Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nashkuruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang dihormati lagi dikasihi adik-adik, adik-beradik, sahabat handai, terusnya muslimin muslimat, sidang pendengar yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran pada diri saya, ahli keluarga saya, dan seterusnya kepada muslimin muslimat, sebagai bekalan kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ianya menjadi kebaikan pada diri kita. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada hari ini sudah 4 Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Isnin bersamaan dengan 11 Oktober 2021. Masa begitu cepat berlalu. Dan 12 Rabiul Awal nanti adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang kita sangat cinta, Nabi bagi seluruh ummah, Nabi yang mengingatkan kita umatnya, walaupun dia telah pergi, walaupun dia telah wafat, tetapi sebelum kewafatannya dia sentiasa mendoakan untuk kita umatnya, seluruh, bukan saja sahabatnya, tapi seluruh umatnya. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, begitulah cinta dan sayangnya Nabi kepada kita sekalian. Pernah satu ketika Nabi satu malam Nabi memberitahu kepada istrinya Aisyah bahawa dia berdoa pada malam itu supaya Allah mengampunkan doa Aisyah, istrinya yang dicinta, zahir dan batin, dosa yang terdahulu dan terkemudian, sama ada dosa yang
zahir atau batin, yang terdahulu atau kemudian, maka apabila Aisyah mendengar akan demikian, Aisyah terlalu gembira bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang demikian. Seolah-olah seperti dia nak terbang, macam nak terbang. Gembiranya sebab dia tahu bahawa doa suaminya seorang Rasul itu dimustajabkan oleh Allah. Doa suaminya itu sebagai seorang Rasul adalah doa insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah tidak tolak doanya. Rasul Muhammad, yakni suaminya, telah mendoakan untuknya supaya Allah mengampunkan dosanya, zahir dan batin, terdahulu dan kemudian. Betapa gembiranya dia, betapa seronoknya dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, adakah kamu gembira? Kenapa tak gembira ya wahai suamiku? Engkau mendoakan kepadaku supaya Allah mengampunkan dosaku, dahulu dan kemudian, zahir dan batin, dan segala dosa-dosa yang terdahulu dan kemudian. Maka seolah-olah aku tidak ada dosa lagi, seolah bagiku Allah telah mengampunkan segala dosaku. Kenapa aku tidak gembira wahai suamiku? Seolah Allah mengampunkan dosaku, seolah aku berada dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Perasaanku macam begitu sebab engkau yang mendoakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Aisyah, tahukah engkau bahawa setiap malam aku mendoakan untuk umatku doa yang sama seperti mana aku mendoakan kamu. Setiap malam aku mendoakan kepada umatku seperti mana aku mendoakan kamu, supaya kamu diampunkan Allah dosa kamu yang dahulu dan kemudian, zahir dan batin. Begitulah aku mendoakan untuk umatku setiap malam. Demikianlah nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita. Walaupun dia telah pergi meninggalkan kita, kita masih sayang kepada dia. Tunjukkan kasih sayang kepadanya. Kita sayang kepada keluarga kita. Bila sampai hari lahirnya, kita akan berikan hadiah. Kita buatkan satu hadiah ataupun kita sediakan makanan untuknya sebelum hari jadinya. Atau kita bawanya pergi makan ke kedai-kedai yang mewah. Karena kita sayang kepada anak kita. Walaupun anak itu kadang-kadang mungkin pernah menyentuh perasaan kita. Mungkin anak itu pernah menyentuh hati kita. Yang boleh anak itu yang kadang-kadang membuat kita rasa marah dengan tindakannya, yang tidak suka dengan tindakannya. Mungkin pernah satu masa. Tapi apabila sampai masa hari kelahirannya, kita akan meraihkannya. Karena dia anak kita. Walaupun kita tidak suka kadang-kadang dengan tindakannya, tapi kita meraihkan. Sebab itu anak kita.
Walaupun anak kita mungkin tidak pernah menutup aurat, bila hari kelahirannya kita meraihkan dia, karena dia anak kita, kita sayang kepadanya. Apatah lagi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengingatkan kita. Apakah kita tidak meraihkannya? Insan yang menyelamatkan kita daripada fahaman-fahaman yang boleh menyesatkan kita, yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah wal'iyazbillah. Maka lebih-lebih lagi lah Rasulullah yang tidak pernah menyakiti. Rasulullah tidak pernah menyakiti umatnya. Itulah nak menunjukkan kepada kita bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita raikan. Banyakkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Hari ini saya sambung lagi kitab yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat, Persiapan Menghadapi Kematian. Siri yang ke-9 ataupun ke-10. Saya pun terlupa ingat. Satu buku yang amat bernilai bagi saya karena dia memberi pengajaran pada kita semua, pada diri saya dan pada kita semua. Satu buah tangan daripadanya dan banyak buku-buku yang dikarang olehnya yang menjadi panduan bagi kita. Baiklah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Tuan Guru meneruskan lagi dalam kitabnya ini. Agak banyak huraian yang dihuraikan, diberitahu, yang diberikan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Tuan Guru menceritakan bahawa Al-Qurtubi telah mengarang kitab yang bernama At-Tazkirah, yang membahaskan mengenai usaha ikhtiar orang yang masih hidup bagi membantu atau menolong. Usaha ikhtiar orang yang masih hidup bagi membantu orang yang telah mati. Al-Qurtubi telah menerangkan kitab At-Tazkirah. Banyak huraian yang dihuraikan oleh Al-Qurtubi berkaitan dengan ikhtiar kita membantu orang yang telah meninggal, masuk ahli keluarga kita lah. Semua yang meninggal tu. Kecenderungan Al-Qurtubi mengambil ruang yang agak banyak untuk membahaskan hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang telah mati, dengan alasan hujjah, dengan alasan qiyas daripada para ulama, dengan mengemukakan beberapa hikayat yang bersumberkan mimpi orang-orang yang saleh. Sehingga Al-Qurtubi lebih cenderung menyatakan bahawa usaha ikhtiar orang yang hidup seperti mengadakan sedekah, seperti mengadakan tahlil, atau membaca Al-Quranul Karim dan sebagainya akan sampai kepada si mati. Dan akhirnya si mati yang berada di alam barzakh itu akan mendapat pahala daripada bacaan atau sedekah tahlil yang kita sedekahkan itu. Kemudian misalnya lagi Tuan Guru menyebut
bahawa seorang ulama yang bernama Al-Haraqi Al-Haraqi telah mengarang kitab bernama Al-Qubur. Di dalam kitabnya itu beliau menceritakan bahawa telah menjadi satu amalan kaum Ansar di Madinah. Al-Haraqi telah mengarang satu kitab bernama Al-Qubur. Dalam kitab itu dia menceritakan bahawa menjadi satu amalan kaum Ansar di Madinah. Di Madinah ada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Baik, menjadi amalan kaum Ansar di Madinah apabila mereka mengusung jenazah untuk dibawa ke tanah perkuburan. Apabila mereka mengusung jenazah pergi ke kuburan dengan membaca Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kata Al-Haraqi, jika bacaan itu tidak memberi faedah kepada jenazah yang sedang mengusung, maka sudah pasti mereka tidak akan membacakan ayat-ayat tersebut. Sambil mereka mengusung jenazah, mereka membaca Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sehingga ada lagi lah, allazina yu'minuna bil ghaib, apa semua itu. Kalau tidak memberi pengajaran, tidak memberi faedah kepada si mati sambil mengusung itu, adakah mereka akan membacanya? Selain itu terdapat syair. Dapat syair daripada ulama. Syair yang dikarang oleh para ulama yang menggeserkan orang-orang yang hidup dengan katanya, ziarahlah kubur kedua ibu bapa kamu dan berhentilah di sisi makam keduanya. Ziarahlah kubur kedua ibu bapa kamu dan duduklah di sisi kubur kedua ibu bapa kamu. Maka setiap kali kamu buat demikian, seolah-olah telah diusung, kamu itu telah diusung oleh orang ramai ke tanah perkuburan itu untuk bertemu dengan kedua ibu bapa mereka. Seolah-olah apabila kamu pergi itu, walaupun maknanya kamu pergi sendiri ziarah kubur, seolah-olah sebenarnya seolah-olah kata syair, itu syair, dia bunga-bunga bahasa syair ini, seolah-olahnya kamu itu seperti diusung oleh orang ramai untuk pergi ke kubur itu. Betapa maknanya ziarah kubur ini penting. Amat digalakkan. Menurut pendapat Al-Haraqi, bahawa perbuatan anak menziarahi kubur itu memberi manfaat kepada kedua ibu bapa yang telah mati itu. Jika tidak memberi manfaat, maka apakah artinya perintah ziarah kubur itu? Kata Al-Haraqi, kalau ziarah kubur itu tidak memberi manfaat kepada si mati, maka apakah artinya perintah ziarah kubur itu? Ada hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya ziarah kubur. Di dalam kitab Al-Qubur itu, pengarangnya menganjurkan supaya membaca Al-Quran setiap kali menziarahi kubur. Dalam kitab Al-Qubur itu, pengarangnya Al-Haraqi
menggalakkan kita, mencadangkan kita membaca Al-Quran. Dan dengan niat bacaan kita itu kita hadiahkan kepada arwah, kepada si mati. Ayah kita ke keluarga kita, mak kita atau keluarga kita, siapa-siapa saja yang kita ziarah. Dengan niat kita sedekahkan pahala bacaan itu kepada mereka. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Al-Haraiqi ini dia mengarang kitab yang bernama Al-Qubur. Dia menjelaskan bahawa aku mengarang kitab ini, Al-Qubur ini, dengan tujuan mengemukakan berbagai-bagai alasan tentang dibolehkan kita menziarahi kubur dan menyedekahkan ahli kubur dengan bacaan-bacaan, dengan hadiah-hadiah, dengan bacaan hadiah Al-Quran ataupun bacaan-bacaan apa sahaja doa sampai baca Quran ni tak semestinya kita baca sampai sebuah Quran. Kita baca sebahagian daripada Al-Quran, kita baca suratul Fatihah, kita baca suratul Ikhlas, surah-surah yang kita ingat sesuai dengan kadar masa yang kita pergi. Dibolehkan. Dia kata, aku mengarang kitab ini adalah sebagai untuk menyangkal pendapat seorang ahli fiqh yang lain. Ada seorang ulama yang lain, dia juga mengarang kitab, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Salam. Dia mengarang kitab. Dia berpendapat bahawa tidak akan sampai sedekah orang yang hidup pada orang yang mati. Abdul Aziz bin Abdul Salam pada pendapatnya bahawa tidak sampai sedekah yang kita hadiahkan kepada si mati, sama ada bacaan Quran, tahlil, tidak sampai. Jadi aku mengarang kitab Al-Qubur ini sebagai nak memberi pendapatku bahawa sampai. Ini perbincangan para ulama. Khilaf antara ulama. Dia karang kitab Al-Qubur ini sebagai dia nak menyangkal dakwaan Abdul Aziz bin Salam bahawa tak sampai. Abdul Aziz bin Salam dalam kitab dia itu, dia kata, segala amal yang dilakukan, segala pahalanya akan diperolehi oleh orang yang melakukan. Pahala kita menyedekah baca Al-Quran, pahala kita sedekah-sedekah kita buat kenduri tahlil, tidak sampai kecuali berdoa. Doa dia Abdul Aziz bin Salam ni kata sampai, sebab itu ada nas dalam hadis. Tapi tahlil, kenduri, untuk sedekah yang lain, baca Quran, tidak sampai pada si mati. Kerana doa kepada orang yang mati itu sampai, dia kata ada nas dan ada nas atau dalil naqli, sama ada yang nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Yang tu sampai, dia kata. Yang lain, bentuk-bentuk yang lain tidak ada nas, maka tidak akan sampai. Maka pendapat Abdul Aziz bin Salam ini tidak dipersetujui, tidak dipersetujui oleh pengarang kitab Al-Qubur, Al-Haraiqi. Sebab itu dia karang kitab Al-Qubur, khusus membicarakan soal kubur. Ini masing-masing pandangan. Ulama dulu ada ilmu yang banyak, mereka masing-masing ada pandangan mereka, dengan hujah-hujah mereka, dengan dalil-dalil mereka, dengan kias-kias mereka.
bagi mempertahankan hujahnya bahawa sampai. Allah yang kata, aku mengarahkan kitab ini bagi menegakkan hujahnya bahawa setiap orang mukmin akan terus berkhidmat kepada orang yang telah mati. Setiap orang mukmin itu masih boleh berkhidmat kepada orang yang mati. Mana tak terputus dengan kematian itu, bukan setakat doa, amalan-amalan yang lain pun boleh sampai pada si mati. Dengan baca Qurannya, dengan sedekah-sedekah yang lainnya, sampai. Bukan setakat doa saja. Bagi Abdul Aziz bin Salam, dia berkata, segala amalan si mati ini telah tamat, telah habis. Kerana mereka telah pergi, telah meninggalkan dunia, kecuali doa dari anak yang saleh. Itu saja yang sampai. Tahlil, kita buat kenduri, jamu orang makan, miskin orang makan, ataupun kita buat kenduri jamu lah, tak kira lah orang miskin ke, orang sederhana ke, orang kaya ke, makan untuk mendoakan dengan berkat kita niatkan pahala kenduri kita itu pada ahli keluarga kita. Dia kata tidak sampai, tapi bagi Al-Haraqi sampai. Kemudian diriwayatkan bahawa selepas Mufti Abdul Aziz bin Salam meninggal dunia, yang kata tidak sampai ini, pahala-pahala yang lain ini selain berdoa, baca Quran tidak sampai, buat kenduri tidak sampai, tahlil tidak sampai, kecuali doa saja. Maka ditakdirkan bahawa selepas Mufti Abdul Aziz bin Salam itu meninggal dunia, maka pada satu malam dia telah bermimpi dari seorang muridnya. Seorang muridnya telah bermimpi bertemu dengan Abdul Aziz bin Salam. Maka muridnya itu bertanya kepada Abdul Aziz bin Salam, adakah Tuan masih berpendapat bahawa sedekah orang yang hidup itu tidak sampai kepada orang yang mati? Dalam mimpi ini, anak murid bertanya, adakah Tuan Guru? Kita kata begitulah, ada Tuan Guru masih yakin, masih berpendapat bahawa sedekah orang yang hidup itu tidak sampai kepada orang yang mati? Sebab Tuan sekarang berada di alam barzakh. Jawab Mufti Abdul Aziz bin Salam kepada anak muridnya, sesungguhnya pendapat itu, iaitu semasa aku hidup dulu, yang aku kata orang yang tak sampai itu, sedekah-sedekah Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan tahlil dan sebagainya, sesungguhnya pendapat itu semasa aku hidup dahulu, sesungguhnya pendapat itu ialah semasa aku hidup dahulu. Itu pendapatku. Aku yakin begitu. Tetapi setelah aku melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang mati disebabkan oleh pahala sedekah dan amal yang dilakukan oleh orang yang hidup, maka pendapatku berubah. Tetapi apabila aku berada sendiri di alam ini, pendapat aku itu berubah. Bahawa sampai Allah memuliakan orang yang mati disebabkan oleh pahala dan amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Maknanya dia pun dapat kebaikan daripada anak-anak muridnya yang mendoakan dan yang membaca Al-Quran, sedekahkan Al-Quran, pergi ke ziarahnya, pergi ke kuburannya, sedekahkan Al-Quran, bacakan Al-Quran sampai kepadanya. Dan macam-macam lagi amalan-amalan anak-anak muridnya sampai kepadanya. Bukan saja doa sampai, amalan-amalan lain juga sampai. Maka dia kata, bila aku berada di kuburan dan aku melihat orang ahli kubur mendapat
kebaikan daripada amalan orang yang hidup. Dengan amal-amalan sedekah-sedekah yang mereka lakukan, anak-anak mereka lakukan, maka merubah apa yang aku dulu tu tidak benar. Ini kata Abdul Aziz bin Salam. Itu hanya pendapatku yang aku rasa. Dengan pandangan, dengan ilmuku, dengan pandanganku bahawa tidak sampai. Tapi bila aku sudah duduk dalam alam ini, maka pendapatku itu telah berubah. Maknanya tidak benarlah kata-kataku itu, tak tepatlah. Bukan salah dia, cuma itu pandangan dia masa hidup. Dia juga alim. Walau bagaimanapun, Al-Haraiqi ini juga dia seorang yang wara. Di akhir kitabnya itu dia berkata bahawa dalil mimpi ini tidak boleh jadikan dalil untuk mempertahankan satu pendapat yang dikaitkan dengan syariat. Walaupun cerita ini berkaitan dengan mimpi, tapi bagi pengarang kitab Al-Qubur, Al-Haraiqi, dia kata mimpi ini dia tidak boleh dijadikan dalil yang kuat untuk dikaitkan dengan syariat. Bahawa mana dia mengatasi syariat. Mana nak buat kita boleh buat, tapi nak kaitkan dia dengan syariat itu tak boleh. Lagi nak kaitkan dengan syariat itu tidak boleh. Kata syariat, kata wajib, syariat kata mesti buat, tidak. Lakukanlah. Mudah-mudahan Allah terima. Jangan kita katakan wajib buat, wajib tahlil, wajib baca Quran. Tak, jangan. Yang Allah yang ada dalam nas doa. Yang kita buat tahlil ni, walaupun tidak ada nas, jika tidak terdapat nas, jikalau tidak terdapat nas sekalipun, boleh kita buat. Kerana itu bentuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah ini Maha Pemurah. Dalam tahlil itu juga ada doa. Di akhir tahlil kita berdoa. Tahlil ini kita sedekahkan kepada si mati. Apa dalam bacaan tahlil? Bacaan tahlil kita baca antaranya suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang dulu dia baca Fatihah ini, Al-Ikhlas ini hampir 100 kali. Baru dia ubah la ilaha illallah wallahu akbar, baru qul a'udzu birabbil falaq. Suratul Ikhlas itu dia baca hampir 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Hampir 100 kali. Bahkan lebih lagi. Pernah saya dulu ikut masa kecil-kecil dulu, nak habis Al-Ikhlas ini lama dalam majlis tahlil. Kadang lebih daripada 100 kali. Tasbih itu kalau sekali pusingan itu 100 lebih. Kadang-kadang pernah sampai dekat 300. Baru dia ubah pada la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Bila masa tu kita tak faham kenapa suratul Ikhlas ini baca banyak, surah lain satu. Suratul Falaq sekali, suratul Nas sekali, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas banyak kali. Kalau kita ni kadang-kadang kita ni semakin sikit. Zaman sekarang ni bila tahlil ni, Al-Ikhlas ni sedikit, makin sedikit. Kadang 3, kadang tak sampai 10, 11, 12 begitu ya. Tak ada dah 100.
Kalau kita baca 100 pun orang akan perhati kita. Lama. Kali ni kita lihat lama lah. Dulu nak jumpa, nak bertemu dengan suratul Falaq itu lama. Bila masa tu kita ikut je lah, kita masa tu kecil lagi, sekolah rendah lagi, tak faham banyak, kita ikut. Berapa-bapanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Tentang mungkin tahu Suratul Ikhlas, sekali kita baca sepertiga Al-Quran. Sekali kita baca Suratul Ikhlas, 1/3 Al-Quran. Baik, jadi kalau kita baca 3 kali, seolah-olah kita membaca sebuah Al-Quran. Sekali Suratul Ikhlas, pahalanya menyamai 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali, maknanya sebuah Al-Quran. Itu baru 3 kali, sebuah Quran. Kita dah macam seolah-olah kita khatam. Mana pahala, segi pahala. Kalau kita baca sampai beratus kali, berapa kali khatam kita hadiahkan kepada si mati. Lepas tu mereka baca banyak. Rupanya Al-Ikhlas itu. Sebab itu ada dalam hadis, katakan bahawa janganlah kamu tidur, kecuali antaranya lah saya ambil yang saya ingat, minta maaf juga tersilap. Janganlah kamu tidur melainkan selepas kamu khatam Al-Quran. Jangan kamu tidur sebelum kamu khatam Al-Quran. Bukan senang pun nak khatam Quran, nak baru tidur 30 juzuk. Nabi beritahu khatam Al-Quran itu ialah kamu baca Suratul Ikhlas 3 kali belum tidur. Mana kamu telah khatam, pahala itu seolah-olah khatam sebuah Quran. Kamu telah khatam sebuah Quran. Itu kelebihan. Tapi jangan pula silap faham bahawa kita baca 3 kali itu dah macam kita khatam betul-betul. Tidak, kita mesti khatam. Kalau bacaan harian ni kita kena baca sampai habis lah, kena belajar sampai habis lah. Jangan kita ambil salah faham bahawa aku dah khatam dah Quran. Quran tak baca, cuma baca ya Allah kena 3 kali. Sebab Nabi kata baca Al-Ikhlas 3 kali dah khatam dah. Ibarat macam khatam dah. Jadi dia pun baca itu aja. Tak lain tak baca dalam kehidupan dia. Itu ilmu yang sesat, ilmu yang salah. Ini fadilat. Fadilat baca Suratul Ikhlas 3 kali ibarat dia khatam. Kelebihannya macam khatam semua Al-Quran. Kalau kita baca banyak lagi, banyaklah kali khatam kita hadiahkan kepada si mati. Sebab itu orang dulu-dulu dia hadiahkan banyak kepada si mati. Kita hari ini sikit. Dalam tahlil kita sedikit. Akhir-akhir ni banyak benda yang kita buat ni ringkas. Ada kadang-kadang kita kata buat tahlil ringkas, doa ringkas. Semua kita nak cepat. Ini zaman lah, mungkin nak kejar masa dan sebagainya. Cuma tak ada sembahyang ringkas saja. Tak ada lagi. Orang kata kita sembahyang ringkas dah lah, tak ada. Tapi doa ringkas ni ada. Kita buat doa ringkas-ringkas. Tahlil ringkas-ringkas. Pernah saya pergi satu tempat, kat rumah kita buat, ustaz buat doa ringkas-ringkas sudah, buat tahlil ringkas-ringkas sudah lah. Saya pun ikut lah. Tapi lah hati kata, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau nak mustajab doa ini, kita buat seperti mana yang Nabi suruh. Bukan kata lama sangat, tak lama pun. Tapi kita nak ringkaskan benda yang baik ini. Maka kita lama-lama kita akan menjadikan takut jadi satu tradisi. Sekarang kita ringkas.
banyak doa yang kita potong-potong tak baca. Mai zaman anak cucu kita nanti tidak ada lagi. Terus berdoa saja, baca qul huwallah, baca suratul falaq, suratul nas, Fatihah. Kemudian tahlil la ilaha illallah, terus doa. Jadi kita bimbang macam itu. Kita semakin ringkas dalam amalan yang dibuat oleh salafus salih yang dahulu. Kita tidak ikut lagi jejak mereka. Karena apa? Karena kita kejar masa. Masa. Ya, masa kita kejar. Tapi segala amalan kebaikan yang tidaklah begitu memberatkan sangat, sebaiknya kita buat seperti biasa. Kalau tahlil itu 33 kali itu cantik dah. Selepas sembahyang pun kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Takkan kita nak ringkaskan lagi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 30 kali. Jangan, makna dia takut jadi kebiasaan, nanti akan diwarisi oleh generasi yang ke belakang. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sepanjang perbahasan kitab Al-Qubur ini, dicatatkan bahawa mimpi itu tidak boleh dijadikan hujah. Ya, betul. Mimpi tak boleh dijadikan hujah. Kita nak buat mimpi-mimpi tak boleh dijadikan hujah. Mimpi baik mimpi-mimpi alim ulama yang dahulu. Dia tidak sekuat dalil naqli, dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi boleh kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu terima apa yang kita buat. Dan banyak benda yang kita buat pada hari ini, kebaikan-kebaikan kita buat. Ada yang tidak ada dalam nas, tapi kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Seperti baca Yasin bulan Jumaat. Di situ ada kebaikan. Baca Al-Quran. Sebab pahala baca Al-Quran itu ada. Lepas itu juga dalam kita tahlil, di situ ada jamuan. Sebab bila dia terjamu pada orang ini, satu kenduri itu pahala. Dapat pahala kita menjamu orang. Di situ ada mungkin anak yatim, orang miskin, orang susah. Masuk juga orang kaya pun kita sebab ni raikan semua. Kedua lagi segi perhubungan, hablum minan nas. Perhubungan sesama manusia. Semua orang datang, kawan-kawan datang. Hubungan kita sesama manusia. Selain kita hubungan kita hablum minallah, kita juga perlu hablum minan nas. Jadi tidak menyalahi apa yang kita lakukan ini dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah. Allah itu Maha Pemurah, Nabi itu Maha Penyayang. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sepanjang perbahasan kitab ini lebih banyak memperkatakan tentang kurniaan Allah. Segala kurniaan Allah kepada orang mukmin yang masih mempunyai pertalian komunikasi antara yang hidup dan mati. Sepanjang pembahasan kitab itu, Al-Qubur itu, nak menceritakan bahawa pengurniaan Allah kepada orang mukmin dan kita yang hidup ini masih ada pertalian komunikasi antara dengan orang yang mati. Jika dikatakan dalam kitab itu, jika bayi yang masih kecil, bayi yang baru dilahirkan, dia meninggal, dia akan diletakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
bayi yang baru lahir. Belum lagi dia melakukan ibadat apa-apa, boleh belum dapat bercakap apa-apa, belum lagi dia buat amalan apa-apa. Jika dia mati, diletakkannya, dia menjadi ahli syurga. Jadi, pengarang kitab ini mengatakan, bagi orang yang hidup, yang dia telah melakukan ketaatan kepada Allah, dia melakukan ketaatan, dia melakukan kebaikan, dia melakukan jihad, dia menerima ujian-ujian, dia melakukan amalan-amalan yang baik. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya? Akan mensia-siakan amalannya? Dia membaca Quran, dia mensedekahkan kepada si mati. Adakah Allah tidak membiarkannya segala kebaikannya itu? Sedangkan bayi yang baru lahir, yang tidak buat apa-apa kebaikan lagi, dia tidak menempuh lagi alam kehidupan ini pun, Allah letakkan dia dalam syurga. Apatahkah lagi orang yang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan masa hidupnya? Adakah Allah nak membiarkannya? Adakah Allah nak memasukkannya ke dalam neraka dengan kerana perbuatan dia buat kenduri tadi, dia baca Quran di atas kubur tadi? Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, adapun urusan akhirat itulah urusan yang amat jauh. Tuan Guru Datuk Nikmat Aziz Nikmat mengatakan bahawa, almarhum menyatakan bahawa urusan kubur ini ataupun urusan akhirat ini adalah satu urusan yang amat jauh. Itu satu perjalanan yang jauh, yang pasti sudah memerlukan bekalan yang banyak. Jadi sesuatu yang amat bahaya, kata Tuan Guru, jika kita mengharapkan bekalan daripada orang lain. Dikhuatiri sekiranya bekalan telah habis sebelum sampai tujuan kita nak pergi itu, maka kita akan nak cari bekalan di mana? Kita satu perjalanan yang jauh, perlukan bekalan. Jika bekalan kita telah habis, bagaimana kita nak dapatkan bekalan? Kita nak mengharapkan bekalan orang lain, belum pasti. Anak-anak akan beri bekalan kepada kita, kawan-kawan akan beri bekalan kepada kita dengan doa, belum pasti. Baik keluarga kita, belum pasti. Jangan kita terlalu mengharapkan bekalan orang. Kita sediakan bekalan kita sendiri. Ibarat perjalanan tadi, Tuan Guru buat satu analogi yang cantik. Kita pergi ke tempat yang jauh, kita nak mengharapkan bekalan orang, nak tumpang bekal orang. Bekal kita habis, kita nak harap bekal orang. Adakah orang nak bagi? Mereka sendiri pun perlu. Bahkan mungkin mereka sendiri pun tidak cukup bekalan mereka, dan mungkin mereka pun habis dah bekalan. Karena itu, sediakan bekalan kita sendiri bagi banyak sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nak cari bekalan ini di kesempatan kita hidup inilah. Kita buat bekalan bagi banyak, inilah peluang. Kehidupan inilah peluang yang terakhir untuk manusia menyiapkan bekalan. Masa kita hidup inilah peluang yang terakhir untuk kita menyiapkan bekalan. Lakukanlah apa jua segala perkara yang baik, asalkan dia menjadi pahala bagi kita sebagai bekalan untuk kita di hari akhirat. Kita kumpul bekalan untuk diri kita. Jangan kita mengharap bekalan pada orang lain. Ya, kita memang mengharapkan anak-anak, keluarga kita akan sedekahkan, doakan kita setelah kita tiada.
Tapi jangan terlalu mengharap. Kata Tuan Guru, sediakan bekalan kita sendiri dulu. Lakukanlah segala pahala, segala perkara yang boleh mendatangkan pahala semasa kita hidup dunia ini. Jika perlu mendermalah. Jika kita perlu sedekah jariah lah. Karena sedekah jariah ini dia pahala yang akan berterusan. Sehingga kita berada di alam kubur. Sebab itulah, bagi kita yang ada kewangan ni, sekurang-kurangnya buatlah sekali dalam hidup kita sedekah jariah. Kalau banyak kali lagi bagus. Tanah wakaf, orang nak wakaf nak buat masjid, kita beli 1 lot, 2 lot. Kadang-kadang ada lot, satu lot dah dibuat macam kaki persegi tu, RM40. Kita beli 2 lot. Orang nak buat masjid. Sebab selagi mana masjid itu digunakan, kita dapat pahala. Nanti bila dibina masjid di tapak tanah yang kita turut tumpang beli itu, dapat pahala. Sedekah jariah, duit masjid kita nak buat masjid, orang nak buat masjid, kita beli batu bata. Sedekah jariah, selagi mana masjid itu digunakan, dapat pahala. Itu dia katakan sedekah jariah itu. Selagi mana orang gunakan, selagi itu kita dapat pahala sampai berterusan. Itu disebut dalam hadis sedekahun jariah. Jalan untuk nak pergi ke tempat-tempat jalan ke orang nak buat jalan nak pergi ke masjid. Mungkin orang nak buat jalan pergi elok. Selagi mana orang lalu kot jalan tu, kita buat ada tumpang sedekah jariah itu, dapat pahala. Walaupun kita telah tiada di dunia ini. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Begitu juga dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita beri manfaat kepada manusia, tidak kira dalam bidang apa sekalipun. Bidang agama tentulah kita perlu. Sebab dengan agama lah kita nak mengajar manusia perkara yang berkaitan hubungan kita dengan Allah. Ibadatan kita dengan Allah, berkaitan dengan ilmu agama. Ilmu ibadahnya, tauhidnya, adabnya, nak mengenal Allah, macam mana nak sembahyang, macam mana nak zakat, haji dan sebagainya, puasa dalam bulan Ramadan, itu dah kaitan dengan ilmu agama. Kita sampaikan benda-benda itu dikirakan sebagai satu sedekah jariah. Bila meninggal, pahala itu berterusan. Apa yang kita sampaikan itu pahala berterusan. Itu dipanggil sedekahun jariah. Berterusan. Sebab itu mereka menyampaikan ilmu jika ikhlas. Jangan perlu dengan ikhlas. Kalau Allah SWT ikhlas. Ikhlas ni letak di hati. Antara dia dengan Allah SWT. Kita manusia tak boleh menghukum. Kata dia ikhlas, kata ikhlas. Nanti di akhirat ada perbicaraan. Walaupun dia sedekah banyak pun, di akhirat nanti dia tertahan. Bahkan dia dimasukkan dalam neraka. Ada hadis. Dunia dulu orang sanjung dia sebagai seorang dermawan. Tapi di akhirat nanti Allah masuk dia dalam neraka. Kerana dia sedekah bukan kerana Allah SWT, tapi dia hendakkan nama supaya dia digelar sebagai seorang dermawan. Sebab hati masa kita hidup ni, kita tidak tahu hati dia. Di akhirat Allah tahu. Walaupun dia berkata hadapan Allah, aku sedekah ni kerana nak mencari keredaanmu, Allah kata kamu bohong. Yang hadis itu kata kamu penipu. Kamu bukan sedekah untukku kerana aku, tapi kamu sedekah kerana kamu hendak digelar kamu sebagai seorang dermawan. Dan kamu dapat apa yang kamu hendak itu. Dunia dulu orang gelar kamu sebagai dermawan. Ini soal hati. Hati ini kita tak boleh nak hukum di dunia ini. Kita sangka baik. Husnuzan. Apa yang mereka lakukan, mudah-mudahan Allah terima. Sebab itu kita nak sedekahkan, apakah kita kena ada ilmu.
niat kerana Allah SWT, dan segala pujian orang yang datang tu jangan kita seronok. Kita terima pujian tapi jangan kita seronok. Kadang-kadang dengan pujian lah yang boleh menjahanamkan kita. Orang tak puji pun tak apa. Orang tak puji pun tak apa, asalkan kita buat itu ikhlas kerana Allah, bertepatan dengan syariat, buatlah. Orang tak puji pun tak apa. Kita tidak ada pengikut yang ramai pun tak apa. Asalkan kita buat itu kerana Allah SWT. Kalau ramai sekali pengikut pun, tapi jika kita tidak ikhlas, dia boleh menjahanamkan kita. Kita punya penyokong yang ramai, tapi jika kita tidak ikhlas, dia boleh menjahanamkan kita. Itu dia dengan pujian. Kita menerima pujian-pujian, kita akan seronok dengan pujian itu, hingga melalaikan kita, hingga mengubah niat kita yang ikhlas itu, maka tidak memberi apa-apa makna atas amalan kita. Ini merujuk dalam hadis. Termasuk orang yang berjihad, termasuk mereka yang baca Quran. Allah tahan mereka kerana ada niat lain semasa mereka melakukan amalan kebaikan tadi. Allah tahu semua. Sebab itu hati kita kena jaga. Dan jika kita ada ilmu, sampaikan kepada manusia masa hidup kita dengan ikhlas, akan sampai mengalir pahala itu sampai kepada kita. Akan berterusan pahala itu sampai kepada kita. Sama ada ilmu itu berkaitan dengan ilmu agama yang saya sebut tadi, dan juga berkaitan dengan ilmu fardhu kifayah, sampai juga. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu pertukangan. Aturan agama disebut ilmu alat. Pertukangan, ilmu geografi, ilmu sains, matematik, ilmu bahasa. Semua ini ilmu-ilmu berkaitan dengan fardhu kifayah juga sampai pahala itu kita sampaikan. Jangan kita kata hanya kita menyampaikan ustaz saja. Ilmu yang disampaikan, ilmu agama ini yang ustaz dia sampai. Dah, ilmu nafa' ini segala ilmu yang baik. Mana ada guru yang mengajar ilmu yang tak baik. Baik dia ilmu apa sekalipun, sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, semua di situ boleh kita terapkan nilai-nilai Islam. Dan dia kaitan dengan ilmu fardhu kifayah. Nabi SAW, Nabi dia ummi. Ummi ini tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Allah lahirkan dia. Allah lahirkan dia dalam keadaan ummi. Tapi dia seorang yang pintar, brilliant, cerdik, genius. Dia boleh tahu dalam kitab Taurat, bila orang baca tu, ada benda yang orang sembunyikan, ayat-ayat yang ada, dia boleh tahu. Kata Taurat itu telah diubah. Orang baca kitab Taurat, ahli kitab yang menyeleweng itu baca kitab Taurat, depannya dia tahu kata kitab itu bukan kitab asli. Macam mana dia mampu, walaupun dia seorang ummi, boleh mampu mentarbiyah sebuah negara yang kita kata sebuah negara yang besar, Madinatul Munawwarah, dan mampu balik dia menebus kemerdekaan Mekah. Dia meninggalkan Mekah, dia keluar daripada Mekah, dia dihalau daripada Mekah, dari tanah kelahirannya, dari bumi kelahirannya, tumpah darahnya, tanah tumpah darahnya, dia keluar sebab dia tidak diterima oleh sebahagian masyarakat Arab Jahiliyah di situ. Dia berhijrah ke Madinah. Tapi langkahnya itu bukan langkah dia pergi terus berhijrah, pindah ke Madinah. Niatnya ada di hati bahawa suatu hari aku akan mengambil balik Mekah ini. Aku nak membebaskan balik Mekah ini. Sampai tak tujuannya? Sampai. Dia dapat membebaskan balik negeri dia. Ini disebut sebagai Fathu Mekah. Walaupun dia tidak tahu membaca dan menulis,
Tapi pemikiran yang melebihi orang yang tahu membaca dan menulis. Dia punya pengikut yang ramai. Yang pengikut-pengikutnya bermacam-macam taraf kedudukan, yang pintar, yang alim, yang dapat suara yang boleh membaca dengan lancar dan sebagainya. Semua ikut apa kata-kata Nabi. Sayang dekat Nabi. Walaupun Nabi ummi, tidak tahu tulis dan tidak membaca. Itu bukan satu kekurangan. Bukan satu kekurangan. Tapi ada nak menunjukkan bahawa hikmah Allah berikan kepada Nabi SAW kenapa dilahirkan ummi. Muslim muslimat rahmati Allah sekalian. Salah satu sebab ulama mengatakan bahawa Nabi ini dilahirkan sebagai seorang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, sebagai satu hujjah bagi masyarakat, bagi orang memikirkan macam mana Al-Quranul Karim itu dikatakan sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, mu'jizat Nabi SAW. Ada yang mengatakan zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa Al-Quran itu direka-reka oleh Muhammad. Dulu peringkat awal manusia dia suka kepada syair. Syair menjadikan satu benda yang mereka suka. Tempat-tempat syair ini ramai orang pergi dengar. Ada tempat. Kalau di pasar-pasar itu, seperti di pasar Ukas, ada satu tempat untuk mereka membaca syair, mendeklarasikan syair. Bila datang Al-Quran, bila Nabi membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar syair ini takjub kepada Al-Quran, bahasa keindahan Al-Quran. Syair ini semakin hilang, makin kurang pengawalnya. Kemudian orang yang syair ini mereka faham bahasa-bahasa Al-Quran ini bukan bahasa dari manusia ni. Susunan Quran ni bukan bahasa daripada mulut manusia, daripada pemikiran manusia. Susunan ayat-ayat itu bagi orang bahasa dia tahulah. Kalau orang bercakap Arab ni tak sama dengan bahasa Al-Quran. Walaupun bahasa Arab, tapi susunan ayatnya tak sama. Keindahan bahasa itu tidak sama. Tata bahasanya pun tidak sama. Tapi disebabkan kedegilan masyarakat Arab jahiliyah itu, mereka masih lagi tidak mau beriman dengan Al-Quran ini. Nabi Muhammad membacakan Al-Quran depan mereka, firman Allah. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan Quran yang Nabi baca itu, ayat yang Nabi baca itu dikarang oleh Muhammad. Orang Arab jahiliyah, ahli-ahli syair mengatakan bahawa apa yang Nabi baca itu, apa yang Nabi baca kata kononnya daripada Allah itu adalah karangan Muhammad. Quran ini adalah karangan Muhammad. Sebab itu kata ulama, Allah lahirkan Nabi ummi, tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Macam mana Nabi Muhammad nak menulis Quran sedangkan dia tidak tahu menulis dan dia tidak tahu membaca? Macam mana kata Quran itu dikarang oleh Muhammad? Itu nak menolakkan hujah pada masa itu. Zaman itu syair.
Bila datang Al-Quran mengalahkan syair, mereka mengatakan Quran itu dikarang oleh Muhammad, direka oleh Muhammad. Macam mana? Sebab Muhammad itu ummi. Itu ada hikmah. Bagi kita yang mikir pun, macam mana Muhammad nak mengarang, sedangkan Muhammad tidak tahu menulis. Tentu ada satu yang menyampaikan benda itu kepadanya. Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menulis ini bukan Muhammad yang menulis. Muhammad ada penulisnya. Apabila Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril, Muhammad ingat. Muhammad ingat. Itu kata cerdiknya, geniusnya, fikiran Muhammad. Bila turun, baca, ingat dalam dada. Nabi Muhammad tidak bagi menulis pada awal, tak bagi menulis. Quran tak dibenarkan tulis. Takut bercampur antara Quran dan hadis. Ucapan dia dengan firman Allah. Takut bercampur. Betul Quran mereka awal tak ditulis. Mereka pakai ingat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, mereka ingat. Sahabat-sahabat ingat. Bila Nabi bercakap, Allah telah berfirman, Allah turunkan wahyu tadi, ayat ni, mereka ingat. Nabi tak lagi menulis. Sebab ada kata-kata Nabi, bukan firman Allah. Kata-kata Nabi sebagai hadis. Perkataan Nabi. Quran ini ditulis selepas kewafatan Nabi SAW. Panjang cerita itu. Tapi nak menunjukkan bahawa Nabi dilahirkan ummi itu sebagai nak menolakkan hujah bahawa Quran itu ditulis oleh Muhammad. Macam mana seorang yang ummi boleh menulis Al-Quran? Melainkan dia mesti datang daripada sesuatu dari orang lain, kita kata. Manusia mana yang nak menyampaikan ayat yang begitu indah? Sebab ahli syair sendiri melihat bahawa kata-kata itu bukan kata-kata manusia. Tak lain tak bukan adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah antara sebab Nabi lahir dalam keadaan ummi dalam masyarakat yang suka kepada syair-syair ini. Bahasa-bahasa ini, bahasa tulisan-tulisan ini, Nabi lahir dalam keadaan ummi. Seorang yang kita kata tak tahu menulis, tak tahu membaca, macam mana boleh membuat sebuah kitab, boleh membaca dengan begitu indah? Sama dulu zaman Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir dalam keadaan masyarakat, bukan masyarakat yang suka kepada syair, tidak. Nabi Musa lahir dalam keadaan masyarakat yang suka kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan sihir. Nabi Musa lahir dalam masyarakat yang orang suka kepada ilmu-ilmu sihir. Dan ahli-ahli sihir ini ramai pengikut mereka. Dijadikan sihir itu sebagai pertunjukan pada masyarakat. Tali dibaling jadi ular dan sebagainya. Banyak benda sihir-sihir ini. Tali itu mereka boleh baling ke tanah, nak jadi ular. Lalu Nabi dilahirkan, Nabi Musa lahirkan dalam kelompok itu. Lalu Allah berikan dia mukjizat tungkat. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bagi kitab Al-Quran. Bagi nak melawan syair tadi. Nabi Musa Allah bagi tungkat bagi nak melawan sihir. Mukjizat dia tungkat. Dengan tungkat tadi dibalingkan tungkat itu, maka tungkat itu menjadi ular yang lebih besar daripada ular ahli sihir tadi. Dan ahli sihir pun takjub. Sebab mereka mengatakan bahawa ular yang
keluar daripada tungkat Nabi Musa AS ini bukan ular biasa. Mereka ahli-ahli sihir tahulah bahawa setakat main sihir ni, ular ni bukan dia jenis ni. Ular sihir ni dia tak jadi macam tu. Bukan jenis ni. Ini bukan ular sihir ni. Akhirnya mereka semua sujud. Ahli sihir semua sujud. Lalu beriman kepada Tuhan Nabi Musa AS. Itu tidak menunjukkan bahawa setiap Nabi ada kelebihan. Dan jangan kata kekurangan. Jangan kata Nabi tidak boleh membaca dan menulis itu sebagai kekurangan kepada Nabi. Tidak. Bukan kekurangan. Nabi tidak ada kekurangan. Allah tak beri kekurangan dia. Dia manusia. Ya, dia manusia. Dia ada sifat lupa. Ada. Sebagai manusia. Tapi bukan satu kekurangan ataupun bukan satu kecacatan dirinya dengan sebab umminya. Tidak. Ada hikmah di sebalik itu. Sebagai nak menutup mulut masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu yang mengatakan bahawa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syair masa itu lama terhapus dengan turunnya Al-Quran, dengan turunnya ayat Al-Quran, syair tidak lagi diminati, terhapus, makin kurang. Sebab ayat Al-Quran ini dia punya satu bahasa yang indah. Sehingga ahli syair pun tak mampu. Dia pun cuba nak mereka juga ayat yang seperti Al-Quran, bukan nak mencipta sebuah surah seperti Al-Quran. Tak jadi. Tak dapat daripada mereka. Berkumpul sama-sama ahli syair pun nak karang sebuah satu ayat yang pendek macam Quran. Ayat yang macam Quran. Mereka tak mampu nak buat. Berkumpul ahli cerdik pandai syair ni, yang pandai ahli bahasa ni, nak buat macam Quran, tak mampu. Akhirnya mereka kata, oh ini bukan manusia punya ayat ni. Turut ni bukan manusia yang datang, tulisan ini, ayat ini, kalimah ini bukan dari manusia. Kalau dari manusia kita dah mampu buat dah ni. Kalau kata Muhammad yang buat, dia tak tahu menulis, tak tahu membaca. Maka dari situ ada orang-orang yang akhirnya mengaku bahawa betullah Al-Quran ini daripada Tuhan Maha Pencipta. Ramai yang masuk Islam. Tidak menunjukkan bahawa kelebihan yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita. Persiapan menghadapi kematian, sampai apa yang kita lakukan kepada kedua bapa kita, sampai lakukan dengan niat ikhlas, sedekahkanlah. Bacalah tahlil. Buatlah nuri, niatkan kepada arwah ahli keluarga kita. Bacalah walaupun kita duduk di rumah, hadiahkan Fatihah sampai. InsyaAllah dengan niat ikhlas, sebab Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah itu Maha Pemurah. InsyaAllah sampai. Bukan saya kata mesti sampai, InsyaAllah sampai. Kita sendiri dapat pahala dah baca ni. Kita sendiri dapat pahala dah, kita yang hidup ni. Dan insyaAllah sampai. Doa anak yang soleh, doa anak yang soleh sampai. Baca Quran pun sampai. Mudah-mudahanlah menjadi pengajaran pada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesihatan. Allah berikan usia kita yang lanjut lagi untuk kita hidup untuk beribadat kepada Allah SWT, mencari bekal yang banyak sebagai bekalan kita untuk kita bawa bersama kita sebab ketiadaan kita nanti. Hanya sekadar itu, mohon maaf di atas segala kesilapan yang jika saya lakukan dari tutur kata dan dari segi ilmu yang saya sampaikan.
Mungkin dari kelemahan saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu adalah daripada kedhaifan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.